Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi geng. Okey geng, hari ni aku nak bawa satu ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada aku tanggungjawab yang dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sangat-sangat berat. Sangat-sangat beratlah beban dia tu. Sebab kan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memerintah negara, dapat menjadi Perdana Menteri dalam keadaan negara yang sangat-sangat terbeban, kan, hutang negara sangat-sangat tinggi dan kos sara hidup dan komitmen kerajaan pun dah sangat-sangat tinggi, kan. Dan aku akan petik ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ucapan pembentangan belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 2 hari lepas. Jadi pada aku memang setiap belanjawan yang diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, semua ni Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu refer kepada pendapatan kerajaan. Kerajaan ada duit berapa banyak, kerajaan mampu bayar hutang berapa banyak, mampu bayar gaji, mampu berikan kepada rakyat berapa banyak, untuk tunaikan tanggungjawab kerajaan berapa banyak, untuk kesihatan, untuk perbelanjaan negara apa semua ni. Sangat-sangat perlu berhemah berbelanja, kan. Kerajaan tak boleh dah, tak ada duit hutang. No, tak boleh geng. Hampa bayangkan, untuk seorang bayi yang dilahirkan hari ni, bayi tu dah ada hutang untuk tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dah ada RM40,000. Bayi yang baru dilahirkan tu, dia dah ada tanggungjawab untuk membayar hutang negara dengan nilai RM40,000 untuk seorang bayi. Dan kita sebagai rakyat, setiap seorang rakyat ni pun dia dah ada bebanan untuk membayar hutang. Sebab apa? Sebab hutang-hutang yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Bayangkan hutang negara 1.5 trilion. Apa bayangkan? Trilion, berapa banyak? Dan sedangkan belanjawan tahunan untuk 1 tahun saja, belanjawan hanya 300 bilion lebih ya. Dan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri untuk tahun yang kedua, untuk belanjawan 2024, kan, 300 bilion lebih, hampir-hampir 400 bilion, 300 bilion lebih. Bayangkan dekat-dekat 400 bilion. Why? Untuk apa? Untuk pengurusan negara, untuk daripada A sampai Z, untuk penjawat awam, untuk bangunan kerajaan, untuk sangat-sangat banyak. So, aku akan bawa video bersama hampa, kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebagai amanah yang dipikul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan memang kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan, dia kerja keras, dia pergi serantau Asia, bukannya pergi sampai seminggu, kerja 2 hari, lepas tu rehat 2 hari, no. Pergi balik hari pun ada, pergi 2 hari bekerja, terus balik, pergi 3 hari, 4 hari, habis settle di sana, terus balik. Tak ada bercuti-bercuti seperti mana Perdana Menteri sebelum-sebelum ni. Boleh bawa pergi shopping lah, pergi melawat sana, pergi melawat sini. Saya saja pergi saja. Banyak kepimpinan terdahulu sebelum-sebelum ni. Sepatutnya kerja dia 2 hari, tapi dia pergi 4 hari, 5 hari. Sebab apa? 1 hari tu dia nak relax dekat negara-negara luar. Itulah. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedari awal menjawab jawatan ini, saya sering berpesan kepada diri dan rakan sepasukan bahawa kita punya tanggungjawab dan bukan keistimewaan. Taklif wala tashrif. Negara harus kembalikan ke landasan yang betul bagi keamanan, kesejahteraan rakyat. Dan saya sentiasa diingatkan tentang kisah menarik, perlunya perubahan, tapi perlunya hikmah. Kisah menarik antara Khalifah Umar Abdul Aziz dan anak-anaknya Abdul Malik yang memberikan gambaran pentingnya kaedah berhemah dan berhati-hati dalam melakukan perubahan. Seraya nasihat Umar, tak kala Abdul Malik menggesa ayahnya, bertindaklah dengan lebih tegas dan pantas
dan segera dengan menyebut, ayahanda, mengapa tidak dilaksanakan perubahan yang lebih pantas? Demi Allah, aku sedia seandainya kita berdua terkorban demi menegakkan kebenaran. Khalifah Umar bin Aziz menjawab, la ta'jal ya bunayya, jangan gopoh wahai anakku, dan beri contoh bagaimana khamar arak dalam Quran disergah 2 kali, marratain, tapi hanya kali ketiga diharamkan. Aku bimbang, kata Umar, seandainya aku paksakan semua kebenaran ke atas manusia sekaligus, mereka akan menolak keseluruhannya, dan ini bermakna akulah akan menjadi penyebab kerosakan lebih besar. Penegasan ini dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Mawafaqat yang menukil jawapan Khalifah Umar Abdul Aziz. Jadi sementara kita ada iltizam kerajaan memulih ekonomi dalam marcapada yang serba mencabar, kerajaan akan sentiasa mendengar pandangan dan kritikan dan menggunakan langkah yang hikmah supaya perjalanan ini lebih teratur. Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan. Okey, geng. Hampa tengok kan ucapan dia. Sebab pada aku Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memerintah negara kita dalam keadaan yang sangat-sangat terbeban, dan apabila contohlah macam satu negara tu dia dah rosak dah, dia dah hancur dah. Lepas tu kalau next seorang kepimpinan yang baru, dia punya bebanan dia, dia punya sakit kepala dia tu sangat-sangat teruk. Okay, seperti mana yang berlaku dekat Sri Lanka. Apa boleh tengok negara dia memang dah bankrupt. Negara dah bankrupt. Lepas tu naik Perdana Menteri baru, Allah. Kan? Seperti mana kita boleh ambil pengajaran. Kan? Kita boleh ambil, kan, kalau negara tu dah hancur, dah rosak, dah hutang naik bertrilion-trilion, dan apabila dah bankrupt, naik kepimpinan baru, dia nak reform tu bukan main senang ni. Sebab takkan nak hutang lagi kan? Kita hutang kita dah banyak dah. Kita dah keliling pinggang dah hutang. Takkanlah kita nak hutang lagi. Kita nak hutang lagi. Sebab yang menjadi Perdana Menteri tu pun tak lama dia akan mati. Macam tak lama dia dah tak jadi Perdana Menteri dah. Akan diganti oleh orang lain. Takkanlah dia akan hutang lagi. So of course, apa yang ada kepimpinan hari ni perlulah macam orang kata membina balik negara, menghasilkan apa yang boleh hasil, apa yang boleh buat untuk ada hasil untuk yang akan datang. Hari ini contohlah, kita tanam pokok hari ini. 10 tahun lagi kita boleh dapat hasil buah daripada pokok tersebut. Of course lah, kita perlukan kepimpinan Perdana Menteri ataupun menteri-menteri yang dapat buat kerja hari ini, bersusah payah hari ini, supaya 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita ni, kerajaan dan juga rakyat dapat makan buah-buah yang ditanam saat ini. Yang ditanam hari ini 2023, 2030, kita dah boleh petik buah-buah itu. Dan rakyat-rakyat dapat menikmati sedapnya buah-buah itu. Tapi berbeza dengan 2023, kita tak tanam pokok apa pun, hanya apa hak ada guna, apa hak ada bagi, dan tak ada duit hutang, tak ada duit hutang, perbelanjaan tidak berhemah. 10 tahun lagi akan lagi teruk. Dan sebab tu kita tak boleh sokong, kita tak boleh angkat orang yang sangat-sangat jelas kita nampak gila akan kuasa. Sebab dia dah pernah jadi Perdana Menteri. Dia dah pernah pegang negara kita ni. Dia pernah jadi orang nombor 1 di dalam negara kita setahun, 2 tahun. Tapi apa hasil yang dia bagi kepada rakyat ketika itu? Ataupun apa hak ada dia bagi dan tak ada duit hutang. Last orang lain yang salah. Salahkan DAP, salahkan parti lawan dia, salahkan pembangkang. Sedangkan dia yang menjadi Perdana Menteri puluhan tahun. Seperti mana kita boleh tengok apa yang zaman Mahathir. Kemajuan memang ada, memang wujud. Memang kita nampak kemajuan. Tapi kenapa hutang naik? Kan? Sebab apa?
disebabkan kebocoran yang berlaku, dahlah duit tu bocor, lepas tu duit tak cukup. Jadi terpaksalah minta hutang, ambil duit hutang untuk tampung kebocoran tu. Kan? Oh, orang-orang sekeliling dia berapa kaya, berapa nikmatnya. Kan? Jadi sebab tu lah apa yang aku nampak kan. Ada macam ni lah. Setiap penjawat awam dapat RM2,000 tau. Untuk mulai 2024. Ada yang kata, RM2,000 je pun. RM2,000 je pun. Sedangkan itu tidak pernah kerajaan sebelum ni bagi kepada penjawat awam setahun bagi duit bonus RM2,000. Alah, biasa berapa ratus je dapat. Kan? Dan penjawat awam pada aku kalau hak yang beramanah, yang tak makan rasuah, yang duduk, dia hanya makan gaji-gaji hak yang dibagi kepada rakyat, macam daripada pihak kerajaan. Dia of course dia akan bersyukur. Berbeza dengan orang hak yang duk makan rasuah ni, penjawat awam hak yang duk tiba rasuah, yang duk telan rasuah, yang duk makan rasuah ni. Of course lah RM2,000 tu satu hari 1 jam aku punya job je lah. Kesombongan demi kesombongan. Hampa boleh tengok dekat dalam TikTok berapa ramai yang betul-betul betapa sombongnya atas tindakan kerajaan bagi RM2,000 kepada penjawat awam. Ramai. Tapi dia hanya berani bersuara di dalam live TikTok saja. Dia tak berani adakan video tu, dia buat tulisan status, dia tak berani. Dia hanya pergi masuk live orang, dia hanya kata, alah RM2,000. Aku pun penjawat awam juga, alah RM2,000 tu sikit ya. Sehingga tahu tu kesombongan oleh puak-puak ni. Sebagai penghargaan atas khidmat terpuji para penjawat awam, saya mengumumkan bayaran khas sebanyak RM500 pada semua penjawat awam. Sebagai tanda penghargaan kepada usaha dan dedikasi ke semua penjawat awam semasa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka, kerajaan mencadangkan bayaran khas sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 54 dan bawah. Sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kaki tangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negara mengharungi tempoh yang penuh cabaran ini, kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.3 bilion. Bayaran insentif awal kajian sistem persaraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam. Melibatkan semua polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata, seluruh anggota beruniform. RM1,000 turut dipanjang kepada semua pesara kerajaan, veteran berpencen, veteran tidak berpencen. Dan ini dibuat sekaligus pada akhir Februari untuk menghadapi bulan Ramadan dan Aidilfitri. Sebab apa? Sebab mereka sebagai penjawat awam tapi tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba hangpa tengok. Orang-orang yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang penjawat awam ni yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia punya, kita boleh tengok, dia hanya boleh kata Alhamdulillah, bersyukur. Itulah. Hampa fikir sendiri aja. Okey, aku akan buat video yang kedua. Bayi yang baru lahir, dia dah ada hutang RM46,875. Jom sama-sama kita dengar. Perlunya kerajaan untuk buat satu tindakan yang drastik, berani dan proaktif, terutamanya dalam menguruskan soal subsidi. Kita menggesa kerajaan untuk memindahkan subsidi
yang sekarang ini berjumlah 67.4 bilion. Kita ambil satu contoh subsidi tenaga yang berjumlah 60.6 bilion. Rumah Pak Mat, banglo yang ada 8 biji aircon. Tentunya lebih memerlukan subsidi elektrik berbanding rumah pangsa Pak Ali B40 yang hanya menggunakan 1 biji aircon. Betul? Jadi apa salahnya kalau subsidi rumah Pak Man ini dipindahkan kepada rumah Pak Ali agar Pak Ali boleh menikmati subsidi yang lebih dengan hidup yang lebih selesa, mengurangkan kos tarikh hidup Pak Ali. Lihat pula subsidi pendidikan yang hanya berjumlah 10 bilion. Subsidi perkhidmatan sosial 5 bilion. Subsidi kesihatan sangat penting tapi hanya berjumlah 4.4 bilion. Subsidi pertanian dan pembangunan seluar bandar sebanyak 2.5 bilion dan subsidi perumahan hanya berjumlah 1.7 bilion. Sangat kecil berbanding dengan subsidi tenaga yang berjumlah 60.6 bilion. Kenapa tidak subsidi tenaga yang besar ini dipindahkan kepada subsidi perumahan, kepada subsidi pertanian yang membolehkan pesawah, penoreh, pekebun kita menikmati subsidi yang lebih. Mungkin juga dengan pindahan subsidi ini akan membolehkan kita kurangkan kos racun, kos baja, kos jentera yang perlu dihadapi oleh pesawah, penoreh getah dan pekebun kita yang lainnya. Betul kan? Itu jauh lebih bermanfaat untuk rakyat yang kebanyakannya di 40. Saya yakin Pak Man dan rakan-rakan kita dari T20 lebih memahami tentang keperluan kerajaan untuk memindahkan subsidi ini demi menjaga kemaslahatan umum, demi menjaga rakyat yang ramai. Sekaligus kita tidak perlu lagi untuk tambah hutang baru kerana kita nak menampung subsidi yang tidak perlu. Betul kan? Ingat, setiap anak yang lahir di Malaysia sekarang ini menanggung hutang sejumlah RM46,875. Hutang yang ditanggung oleh anak kerana hutang negara 1.5 trilion. PMX pernah buat pada waktu beliau jadi Menteri Keuangan dulu, bajet negara yang surplus, pendapatan melebihi defisit. Berbanding sekarang ini sangat kritikal, kita defisit 99 bilion. Ini keajaiban dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dibuat oleh kerajaan perpaduan. Pindahkan subsidi kepada sektor yang lebih memerlukan, pindahkan subsidi kepada B40, M40 untuk mereka hidup lebih selesa, pindahkan subsidi agar ekonomi Malaysia dapat berkembang dengan lebih baik tanpa memerlukan hutang baru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey geng. Hampa bayangkan, baby yang baru lahir, dia dah berhutang RM46,000. Cuba hampa fikir tengok. Kan? Disebabkan apa? Disebabkan kepimpinan terdahulu rakus membuat hutang, rakus gila kuasa, duit tak ada hutang, duit tak ada hutang, duit tak ada hutang. Hampa bayangkan, perlu 30 tahun. Kerajaan hari ini perlukan 30 tahun untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada hari ini. Dengan apa? Dengan perbelanjaan yang sangat-sangat berhemah. Hampa bayangkan, untuk 1 tahun, untuk bayar interest saja, untuk bayar bunga saja, di sebalik hutang-hutang yang ada hari ini, 20 ke 30 bilion ringgit untuk membayar interest saja. Memang kita tahu kerajaan ada berhutang dengan KWSP, ada hutang sana, ada hutang sini. Majoriti boleh katakan sekeliling pinggang. Cuba hampa tengok, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri dah sudah hampir 1 tahun, alhamdulillah hutang tak meningkat. Hutang tidak meningkat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan apa yang dia belanja, apa yang dia berbelanja hari ini, dia tidak berhutang. Hampa boleh tengok balik carta-carta hutang, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berhutang. Mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil duit? Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan kepada orang-orang yang patut membayar cukai. Dia pergi cari kepada manusia, rakyat-rakyat yang wajib bayar hutang. Yang selama ni mereka duk lari cukai, yang mereka tak bayar hutang, yang mereka duk lari daripada LHDN. Duit
itulah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim belanjakan di dalam belanjawan ataupun perbelanjaan negara untuk bantu rakyat selesaikan masalah rakyat. Itu yang kita nak. Kita nak kepimpinan yang amanah. Bukannya pi korek duit daripada rakyat, dalas duit itu dia bagi projek, dia bagi dekat anak menantu, dia sakau dalam diam 5%, 10%. Oh, markup sana, markup sini, bagi kat kroni, bagi kat anak beranak, bagi dekat menantu. Itulah yang berlaku daripada selama ni. Kalau betul-betul ya kita boleh tengok kan. Kita boleh perhatikan daripada Mahathir Mohamad hinggalah Ismail Sabri. Apa yang tak dapat kepada anak-anak mereka ni? Apa yang tak dapat? Semua dapat dilantik itu, dapat dilantik ni, dapat projek tu, dapat projek ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim je. Kan? Apa yang ku ambil tahu, apa yang ku nampak, alhamdulillah Anwar Ibrahim tidak mengekalkan kan apa yang dibuat oleh kepimpinan-kepimpinan terdahulu. Walaupun Nurul Izzah yang dia kata apa nama nepotisme kan, macam inilah sebagai Perdana Menteri, bapa ni kepala melantik anak sesuka hati kan. Walaupun Nurul Izzah dilantik menjadi untuk Kementerian Kewangan kalau tak silap aku kan, tanpa gaji, itu pun dia dihentam, dia dikritik, dia di macam-macam. Lalas Nurul Izzah letak jawatan dan Nurul Izzah menerima tawaran daripada seorang yang berada di dalam Kementerian Kewangan. Kalau tak silap aku bawah Petronas kalau tak silap aku kan, untuk menguruskan kewangan. Nurul Izzah disebabkan dia ada background kewangan, dia ada belajar dulu kalau tak silap aku bahagian kewangan. So Nurul Izzah menerima tawaran daripada kementerian apa? Bukan daripada menteri, bukan daripada senata ke, bukan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang jawatan yang diberikan kepada Nurul Izzah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Nurul Izzah letak jawatan. Nurul Izzah tak mau dan Nurul Izzah terima tawaran yang dibuat oleh hak yang pengarahkan apa dia, hak yang Kementerian Kewangan. So kalau tak silap aku menguruskan Petronas. So alhamdulillah sekurang-kurangnya orang kata hak yang nepotisme tu tak ada kan. Sebab yang hak yang di-offer oleh Anwar Ibrahim, Nurul Izzah tolak, dia letak jawatan sebab itu tak ada gaji, faham tak? Kan? Kurang-kurangnya dia offer hak yang dia ambil tu dia ada gaji. Jadi itulah kan. Jadi kita tak mau apa yang berlaku sebelum-sebelum ni kan. Cuba hangpa tengok. Kenapa menantu Muhyiddin sampai hari ni dia tak macam dia keluar daripada Malaysia kan, dia minta pasport dekat SPRM, dia kata dia nak pergi Singapura. Tahu-tahu dia pergi Singapura, dia tak balik. Sampai sekarang sehinggakan SPRM keluarkan notis merah tau. SPRM keluarkan notis merah Interpol supaya kalau mana-mana kerajaan, mana-mana polis dalam dunia ni jumpa menantu Muhyiddin Yassin, layak untuk tangkap menantu Muhyiddin. Why? Kenapa? Kenapa kena lari? Itulah hak yang Muhyiddin Yassin sekarang dia dah pening dengan menantu dia, dengan kes dia, dengan pelbagai. Hamzah Zainuddin, apa dia? Sakor minyak masak. Kan? Hamzah Zainuddin boleh kata ini kes kecil ya, ini apalah, ini kes kecil je. Hamzah Zainuddin boleh cakap macam tu. Kan? Sedangkan itu adalah satu sakor minyak masak yang terbaru ni, sorok. Kan? Hamzah Zainuddin sorok minyak. Muhyiddin sorok menantu. Ni hak Sanusi badah, negeri Kedah ni kantoi. Sorok beras badah. Kan? Ada di bawah Exco Pertanian Kerajaan Negeri Kedah tak buat kerja. Sehinggakan syarikat yang dilantik katanya yang dapat 100 juta. Kan? 100 juta ringgit kontrak. Kontrak ke apa? Lebih kurang macam itulah. Kan? Syarikat tu dah sorok beras. Bayangkan. Satu kampit beras ada 10 kilo. Hampa bayangkan. Puluhan tan. Total kalau dikira sebagai kampit, 2.8 juta kampit beras yang disorok. 2.8 juta kampit 10 kilo, 2.8 juta yang disorok. Allahu Akbar. Cuba kira tengok kalau 1 juta yang disorok, 1 juta kampit yang disorok. Kan? Rakyat di bawah of course tak ada
tak ada berah. Ni 2.8 juta kampit yang disorok. Fikir sendiri lagi. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Dan pada aku, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang tanggungjawab dia sangat-sangat berat. Kalau perbelanjaan di bawah kerajaan Anwar Ibrahim ni, perbelanjaan tidak berhemah, hanya tabung, tara mana tabung, tara mana boleh ni bagi, memang kerajaan sangat-sangat terbeban. Cuba hampa tengok kami adalah geng-geng tim Pakatan Harapan punya geng kan. Ada hak yang mengharapkan dapat gaji daripada JKOM yang macam dok buat video kan, dok buat video daripada TikTok lah. YouTube ni alhamdulillah kita adalah income sikit daripada YouTube. Kalau macam daripada TikTok yang dok buat live apa semua kan. Perat pakat duduk merongut, nak juga duit, nak yang macam nak juga belanja walaupun sikit kan. Tapi tak ada langsung. Memang peruntukan untuk JKOM lah. Ini hak yang dok buat raja ni. Kan pun tak dapat peruntukan langsung, tak dapat duit apa pun. Jadi orang kata ikhlas hati lah. Kita dok buat video, kita dok sampaikan video ni semua ikhlas hati. Hampa bandingkan dengan Perikatan Nasional. Walaupun mereka dah kalah, kita boleh tengok mereka dok maintain, tetap berbelanja. Bawa-bawa ni Ratu Naga pun dah bocorkan. Tak apa, aku akan buat video satu untuk soal apa yang Perikatan Nasional dah buat ni. Apa dasar-dasar fitnah yang dah ditetapkan oleh Perikatan Nasional untuk buat raja. Satu projek hampir jutaan ringgit. Gila geng. Untuk apa? Untuk nak create fitnah. Untuk nak create satu isu untuk nak hantam parti lawan. Aku akan buat satu video dan Ratu Naga ni hampa pun kenal geng-geng Perikatan Nasional, geng Parti Bersatu ni. Dia dah buat satu luahan, dia dah membongkarkan apa yang mereka buat selama ni. InsyaAllah lah. Jadi itulah. InsyaAllah kita doakan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus kuat, terus gah. InsyaAllah dapat membanggakan negara kita. InsyaAllah ada daripada Sinar Harian keluarkan gambar The Tiger Asia selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan belanjawan. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak mak ampak untuk subscribe kan ya. Assalamualaikum.